Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam kita dikejutkan dengan kematian seorang anggota pasukan gerakan AMN PGA, iaitu Kopral Baharudin Ramli, 54 tahun, yang maut ditembak penjenayah ketika sedang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand di Padang Besar. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang, dan ini juga merupakan satu kehilangan besar kepada pasukan keselamatan dan juga negara. Ramai yang keliru semalam apabila kita panggil mendiang. Sebenarnya Kopral Baharudin, mendiang Kopral Baharudin adalah daripada masyarakat orang asli dan bukan Islam. Jadi ramai yang confused. Sebab sepatutnya kalau Islam mesti Allah yarham dan sebagainya. Mengenai Task Force Operasi Pemantauan, semalam sebanyak 2,889 pasukan Task Force Operasi Pemantauan yang diketuai oleh PDRM, yang terdiri daripada 13,319 anggota, telah melakukan 59,394 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pemantauan SOP, PKP dan PKPB di seluruh negara. Sebanyak 3,492 pasaraya, 4,978 restoran, 1,380 kilang, 1,708 pasar awam dan pasar tani, 2,874 tempat ibadah serta 1,361 tempat riadah telah diperiksa. Semalam, PDRM telah menahan 312 individu di atas kesalahan engkar SOP dan kesemuanya mereka telah dikenakan kompang. Antara kesalahan SOP seperti biasalah, iaitu tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi penjarakan sosial dan lain-lain lagi. Dan seperti biasa, PDRM akan terus meningkatkan operasi mereka, meningkatkan pemeriksaan mereka dan akan mengambil tindakan kepada individu dan pemilik premis yang berkaitan. Mengenai Ops Benteng, penguatkuasa beruniform terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dipolusi oleh parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Sehingga sejak 1 Mei hingga 24 November, seramai 8,760 parti, 798 tekong dan 360 penyeludup telah berjaya ditahan melalui Ops Benteng. Semalam, Ops Benteng telah menahan 36 parti, 1 tekong dan merampas 5 kenderaan darat dan 1 bot atau kapal dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 261 sekatan jalan raya ataupun SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan Ops Penawar yang melibatkan PDRM, ATM dan Rela sebanyak 214 SJR, Ops Benteng PDRM 57 SJR dan AKSEM 9 SJR. Dan saya terus menyeru kepada orang ramai supaya menghubungi 011-6251-12323 untuk menyalurkan maklumat yang berkaitan dengan parti. Mengenai Ops Sanitasi Awam, sejak 30 Mac telah melakukan 11,873 Ops Sanitasi merangkumi 137 zon, dan semalam sebanyak 51 Ops Sanitasi telah dilaksanakan di 13 buah negeri dan 2 wilayah persekutuan. Negeri-negerinya semua sekali lah. Hampir semua. Sabah, Melaka, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perak, Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu,
Kedah, Sarawak, Selangor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Semalam, op sanitasi melibatkan 336 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 112 anggota pihak berkuasa tempatan, 44 agensi lain serta 61 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, secara kumulatif sejak 24 Julai 2020 sehingga 24 November 2020, seramai 74,066 individu pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 10,118 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 76 hotel dan 18 premis lain di seluruh negara. 405 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 63,543 individu telah dibenarkan pulang ke rumah mereka. Semalam seramai 409 individu telah tiba ke tanah air dan telah dikuarantin selama 14 hari. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landun Ayang, Kudat, Sabah bermula 30 Oktober 2020 dan kemudiannya dilanjutkan sehingga 26 November 2020. KKM, Kementerian Kesihatan, telah melaksanakan sebanyak 3,084 ujian saringan dan sebanyak 345 kes kumulatif positif telah direkodkan di ketiga-tiga lokaliti. Berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan oleh KKM, mendapati situasi COVID-19 di lokaliti-lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Sehubungan dengan itu, di atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang, Kudat, Sabah bermula besok 26 hari bulan seperti yang dijadualkan. Walau bagaimanapun, lokaliti ini masih tertakluk kepada SOP PKPB yang masih dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Sidang hari ini juga mendengar pembentangan daripada KKM mengenai jangkitan kes COVID positif di taman-taman perumahan Mukim Seluang, Kulim, Mukim Sungai Seluang, Kulim, Kedah. KKM telah melaksanakan sebanyak 197 ujian saringan secara bersasar dan sebanyak 50 kes positif COVID-19 telah direkodkan yang melibatkan lokaliti-lokaliti ini. Berdasarkan penilaian risiko dan atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD. PKP diperketatkan di taman-taman perumahan Mukim Sungai Seluang, Kulim, Kedah selama 14 hari bermula 27 November sehingga 10 Disember 2020. Pelaksanaan PKPD ini akan melibatkan sebanyak 1,412 rumah dengan anggaran 6,000 penduduk di taman-taman perumahan seperti berikut: Taman Bayam, Taman Bayam Indah, Taman Kangkung 1 dan 2, Taman Halia, Taman Cekur Manis, Taman Kobis, Taman Sawi, Taman Seri Limau. Semua sayur-sayur semua. Taman sayur ni kawasan sehat ni, taman sayur semua. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Seperti juga di PKPD lain, iaitu tidak boleh keluar daripada kawasan selain kecemasan, aktiviti ekonomi, sosial, semua tidak dibenarkan, aktiviti sukan tidak dibenarkan. Jadi samalah dengan SOP lain dan boleh dirujuk
kepada website MKN untuk detail mengenai SOP-SOP ini. KKM akan melakukan saringan secara bersasar kepada penduduk yang terlibat. Bekalan makanan akan diagihkan dan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri dan pihak berkuasa seperti PDRM, ATM, APM, RELA, pihak berkuasa tempatan diberi kuasa untuk mengawasi keadaan di sini, terutamanya di dalam mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan KKM berkenaan peningkatan kes positif COVID-19 di Taman Telipuk Ria, Tuaran, Sabah. Sehingga 22 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 2,609 saringan dan telah merekodkan sebanyak 253 kes COVID-19. Sehingga kini terdapat 581 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Taman Telipuk Ria, Tuaran, Sabah mulai 27 November sehingga 10 Disember 2020. Pelaksanaan PKPD ini akan melibatkan kawasan seluas 229,459 meter persegi, 3,400 unit rumah dan 18,000 orang penduduk. Seperti biasa, SOP PKPD sama di tempat-tempat lain, cuma perbezaan sedikit di Sabah walaupun tidak dibenarkan keluar, tetapi kedai-kedai runcit dibenarkan buka di kawasan PKPD termasuk pasar selama 2 kali dalam seminggu. Dan jika keperluan barangan tidak terdapat di dalam kedai runcit di kawasan PKPD, mereka dibenarkan untuk keluar, seorang dari satu keluarga keluar untuk membeli barangan atau mengeluarkan wang di bank, di ATM machine dan mereka pulang. Jadi itu saja perbezaan PKPD di Sabah dan di Semenanjung. Yang lain-lain samalah. Aktiviti sosial, ekonomi dan sebagainya tidak dibenarkan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang situasi semasa di kilang Top Glove. Kerana banyak kes positif daripada kilang tersebut. Kajian sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan PKPD di asrama lelaki dan wanita pekerja bermula 17 November lalu. Kerajaan juga telah mengarahkan 28 kilang. Syarikat itu ditutup secara berperingkat bagi membolehkan para pekerja menjalani ujian saringan dan proses kuarantin. Pada sidang khas hari ini, KKM bersama MKN Selangor membentangkan situasi semasa serta langkah-langkah yang telah dan sedang diambil bagi membendung penularan COVID-19 di kawasan ini. Ini kerana saya sendiri menerima berbagai-bagai mesej daripada penduduk di kawasan sekitar yang risau, yang amat risau tentang keadaan. Jadi sebab itu saya perlu memperjelaskan tindakan. Satu pasukan khas ataupun task force telah diwujudkan bagi menyelaras gerak kerja yang melibatkan proses saringan, kuarantin dan penutupan kilang Top Glove ini. Pasukan task force ini dianggotai oleh Majlis Keselamatan Negara Negeri Peringkat Negeri Selangor, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Pejabat Daerah Kelang, Majlis Perbandaran Kelang dan IPD Kelang. Ini task force yang memantau keseluruhan kes di sini. Secara keseluruhannya, kilang ini mempunyai 11,215 pekerja. Sehingga 24 November, sebanyak 5,795 ujian saringan telah dilakukan dan 2,684 kes positif di kawasan PKPD ini telah direkodkan. Sehingga semalam, daripada 28 kilang tersebut, 20
kilang, 20 buah kilang telah pun ditutup, manakala hari ini 7 buah kilang lagi ditutup dan tinggal 1 lagi yang akan menyusul dalam waktu yang terdekat. Bagi mengelakkan penularan di kawasan komuniti, pihak kilang juga telah diarahkan untuk menjalankan saringan terhadap 2,263 pekerja yang tinggal di luar kawasan PKPD dan akan dikuarantin. Sebab kalau kita, seperti yang saya terangkan baru ni, mereka ada asrama pekerja lelaki, asrama pekerja perempuan dan rumah-rumah yang disewa, yang di kawasan tersebut, yang telah pun di PKPD. Tetapi ramai juga pekerja mereka bekerja di situ tapi tinggal di tempat lain, bukan di asrama. Jadi pekerja tersebut kita telah mengarahkan syarikat untuk membuat saringan juga kepada pekerja tersebut dan dikuarantinkan. Jadi kepada penduduk di kawasan sekitar tidak perlu bimbang kerana semua penduduk yang berkaitan, yang pekerja berkaitan dengan Top Glove disaring dan ditempatkan di pusat kuarantin. Jadi kadang-kadang dia orang kata ada nampak juga pekerja warga asing yang berkeliaran membeli belah di kawasan tersebut. Mungkin itu bukan daripada Top Glove, tapi mungkin kilang-kilang lain, kerana saya fahamkan banyak kawasan-kawasan kilang-kilang di kawasan tersebut. Kesemua pekerja yang telah disaring dan didapati positif COVID-19 dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala yang negatif telah dikuarantin di hotel-hotel yang ditetapkan. Dah ditetapkan, seperti di Hotel Gold Coast Kelang Central dan dipahamkan di Stadium Pandamaran. Jumlah kes di kilang Top Glove ini merupakan penyumbang jumlah terbesar kepada jumlah COVID positif di seluruh negara buat masa ini. Sebagai contoh, semalam 844 kalau tak silap saya diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Ramai orang panik. Tak pernah berlaku 2,000 lebih. Tiba-tiba berlaku 2,000 lebih. Berlaku 2,000 lebih. Tinggi. Terkejut kita. Tetapi kalau kita lihat secara lebih mendalam, di Selangor saja, daripada 2,000 lebih tadi, 1,623 di Selangor. Dan daripada 1,263, 1,511 adalah merupakan kes positif melibatkan pekerja warga asing di kilang Top Glove tersebut. Jadi saya 2,000 berapa tu saya semalam dah diumumkan, saya rasa 2,000 lebih semalam. Paling tinggi 2,800 lebih tak silap saya. Tapi 1,500 lebih adalah daripada Top Glove. Jadi ia tidak menggambarkan penularan kes seluruh negara lah. Ianya tertumpu kepada Top Glove. Jadi kita percaya dengan terbentuknya task force khas yang dibentuk, ianya mereka pasti mampu untuk mengawal keadaan di kawasan persekitaran kilang Top Glove tersebut. Sidang khas hari ini juga mendengar pembentangan daripada MKN Selangor mengenai cadangan untuk mewujudkan program isolasi pekerja kargo lapangan terbang antarabangsa KLIA. Cadangan ini berikutan dengan peningkatan kes positif COVID-19 daripada kluster Kaya yang melibatkan pekerja mas kargo di KLIA. Berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk menjalankan program isolasi yang melibatkan seramai 360 pekerja mas kargo di KLIA yang sihat, tidak bergejala dan disahkan negatif. Kita isolatekan mereka dan program ini akan berkuasa selama 14 hari mulai besok 26 November dan berakhir 9 Disember 2020. Pekerja-pekerja ini akan ditempatkan di Tune Hotel KLIA Aeropolis dengan pemantauan dan SOP ketat yang dikawal oleh pihak KKM, MKN dan PDRM. Sebelum ini saya telah pun
memaklumkan bahawa setiap pekerja warga asing di negara kita akan disaring. Semua sekali. Ada 1 juta lebih akan disaring, dan fokus kita adalah di negeri-negeri yang mempunyai industri yang banyak seperti di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, Pulau Pinang, Johor tak salah, Negeri Sembilan. Itu antara yang kita fokus dulu fasa pertama ini. Hari ini Kementerian Sumber Manusia membentangkan plan tindakan dan mekanisme bagi pelaksanaan ujian saringan tersebut. Antaranya ialah kesemua pekerja asing akan disaring melalui kaedah RTK antigen. Perkeso akan menanggung kos sebanyak RM60 bagi setiap ujian saringan. KSM dan Perkeso akan menyelaras ujian saringan kepada pekerja asing daripada pelbagai aspek, termasuk jumlah pekerja, fasiliti klinik dan makmal, dan juga kos ujian saringan. Untuk permulaan, ujian saringan ini akan difokuskan di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, yang melibatkan seramai 888,342 orang pekerja. KSM telah diminta untuk menyediakan jadual terperinci bagi proses pelaksanaan program ini yang dijangka akan mengambil masa selama 4 hingga 6 minggu untuk diselesaikan. Jadi kita dah beritahu kepada KSM bahawa mereka perlu ada jadual. Kita tak nak nanti seperti kita pernah buat dulu, dikeluarkan dalam media sosial kononnya sampai 1 kilometer beratur dan sebagainya. Kita tak nak berlaku seperti itu. Kita nak supaya tersusun. Kita cadangkan oleh kerana ianya melibatkan swasta, fasilitis kesihatan swasta yang terlibat. Kita arahkan mereka untuk pergi sendiri ke lokasi-lokasi, di kilang-kilang, di tapak-tapak binaan dan sebagainya, supaya mereka tidak keluar untuk beratur dan sebagainya. Jadi kita minta supaya KSM, Kementerian Sumber Manusia, melaporkan semula cukup atau tidak kit RTK antigen tersebut. 888,000 bukan satu jumlah yang sedikit. Adakah ianya mencukupi? Kita juga minta mereka berbincang dengan Kementerian Kesihatan. 888,000. Kalau 1% pun tiba-tiba positif, dah 8,800. Mana nak tempatkan mereka, di hospital mana dan sebagainya. Ianya melibatkan warga asing, pekerja warga asing. Jadi semua perkara yang detail tu kita minta supaya KSM meneliti supaya tidak timbul isu kalau apabila kita mulakan saringan tersebut. KSM juga akan memfokuskan juga dari segi menguatkuasakan Akta Standard Minimum Perumahan dan Perumahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446, iaitu akta tentang standard perumahan yang diberikan kepada pekerja-pekerja warga asing ini. Kalau kita lihat, ada satu kilang di negara kita mendapat ulasan berita komen yang agak kurang baik daripada pihak antarabangsa kerana menempatkan pekerja secara bersesak dan sebagainya. Jadi akta ini adalah untuk memberikan perumahan yang lebih selesa dengan kondisi yang baik kepada pekerja. Dan akta ini menetapkan denda yang tinggi sebenarnya kalau gagal untuk menyediakan tempat tinggal yang sempurna. Misalnya di bawah Akta 446 ini, mereka yang melakukan kesalahan kerana tidak menyediakan perumahan yang sesuai untuk pekerja boleh didenda sebanyak RM50,000 setiap pekerja. Kalau dia ada 10 pekerja, RM500,000 lah denda dia. Dan pihak Kementerian Sumber Manusia memaklumkan kepada mesyuarat tadi bahawa penguatkuasaan akan bermula besok. Besok akan bermula penguatkuasaan, memastikan akta standard perumahan tadi dipatuhi oleh setiap majikan industri dan sebagainya.
KKM hari ini juga turut membentangkan situasi semasa COVID-19 di seluruh negara, khususnya situasi di Sabah. Saya nak beri sedikit gambaran tentang Sabah. Alhamdulillah, dengan segala strategi dan langkah yang diambil sama ada oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri, situasi COVID-19 di Sabah kini telah bertambah baik dan menunjukkan trend penurunan. Penilaian risiko oleh KKM dalam 4 minggu terakhir ini menunjukkan penurunan kes di Sabah adalah sebanyak 32.4%. Kita mendoakan agar trend penurunan ini berterusan dan situasi di Sabah kembali pulih seperti sedia kala dan bolehlah kita tamatkan PKPB di Sabah ini. Walaupun yang membimbangkan adalah situasi di Lembah Kelang yang melibatkan Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya masih menunjukkan trend peningkatan walaupun ianya melibatkan pekerja-pekerja industri yang melibatkan warga asing dan juga tapak binaan. Oleh itu, saya menyeru kepada majikan-majikan, kilang-kilang, tapak binaan dan sebagainya, tanpa perlu menunggu arahan daripada Kementerian Semua Manusia, mereka boleh memulakan untuk membuat ujian saringan kepada pekerja-pekerja mereka. Mungkin mereka perlu berbelanja kerana tanggungjawab kos dan kos untuk saringan adalah kepada majikan, tetapi bagi saya lebih baik mereka membayar jumlah yang RM60 untuk ataupun 100 untuk kos saringan daripada kilang mereka ditutup apabila kes COVID positif berlaku di kilang mereka. Jadi saya menyerulah kepada ni, tak perlu tunggu arahan daripada KSM, Kementerian Semua Manusia, mereka mengambil inisiatif untuk membuat ujian saringan kepada pekerja mereka. Yang rugi sedikit tapi untungnya besar, iaitu kilang mereka pasti tidak akan ditutup kalau kita dapat kesan lebih awal status pekerja-pekerja mereka. Dan kepada orang ramai seperti biasa, saya menyeru amalkan kawalan kendiri dan patuhi setiap SOP. Terima kasih, saya buka kepada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Aslah daripada Meja Berita Jenayah daripada Bernama. Saya ada satu soalan untuk Datuk Seri. Semalam Datuk Seri, negara dikejutkan dengan kematian seorang anggota BJA yang maut disyaki ditembak, manakala seorang lagi yang cedera parah ketika penugasan Op Benting dan berhadapan dengan sekumpulan penyeludup sepadan Malaysia Thailand. Soalan saya adalah, apakah pandangan Datuk Seri mengenai jaminan keselamatan sepadan kita dan bagaimana dengan penugasan ATM khusus tentera darat selepas insiden itu, dan ada penambahan tak keanggotaan dari segi itu? Ya. Terima kasih. Kalau kita lihat di kawasan sempadan di sebelah utara tu, pembahagian dari segi tugasan itu dibahagikan antara ATM, pihak PDRM, di kawasan Wang Kelian ni di bawah PDRM, dan juga di sebelah Kelantan di bawah saya difahamkan di bawah PDRM juga. Jadi kita bagikan kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita lihat di bawah Ops Benting dilakukan secara bersepadu di antara semua agensi-agensi beruniform di kawasan yang menjaga kawasan sempadan. Kalau di laut, tentu sajalah Polis Marine, ATM, Tentera Laut, Diraja Malaysia, APMM dan sebagainya. Jadi insyaAllah saya akan berbincang dengan pihak National Task Force yang mengendalikan kawasan sempadan ini, iaitu Ops Benting ini, untuk kita berbincang semula. Mungkin ada keperluan untuk Ops Benting tu dibawa ke kawasan sempadan di sebelah utara ni yang melibatkan kerjasama bersepadu secara menyeluruh lah. Tidak lagi membagikan kawasan-kawasan PDRM, tidak ada di kawasan PDRM, tidak ada ATM mungkin di situ.
Mungkin di kawasan ATM tidak ada PDRM di situ. Dia secara berpasukan yang berbeza. Mungkin selepas ini untuk meningkatkan lagi kawalan, saya yakin kita perlu meningkatkan kawalan di kawasan sempadan, perlu menambahkan anggota, sama ada ATM atau PDRM. Nanti saya percaya kita akan bincangkan di bawah National Task Force ini supaya apa yang kita laksanakan di kawasan Ops Benteng di Sabah, termasuk juga di Semenanjung, di Pantai Barat dan sebagainya, dapat kita gembelingkan supaya kita buat seperti Ops Benteng di kawasan utara. Walaupun ianya perlu dibincangkan di bawah National Task Force kerana ianya melibatkan berbagai-bagai unit beruniform. Jadi perlu ada penyelarasan selepas ini. Saya pun dah sebut daripada awal, kita merasa amat sedih dengan kejadian ini. Dan insya-Allah kita perketatkan kawalan, tambahkan anggota supaya perkara seperti ini dapat dihalang daripada berlaku untuk masa-masa akan datang. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Azri dari Bernama TV. Saya ada soalan untuk Datuk Seri. Jika kita lihat lonjakan kes positif COVID-19 rata-ratanya disumbang oleh pekerja asing, khususnya di tapak pembinaan dan juga kilang. Jadi mungkinkah ada kerajaan untuk memperkenalkan SOP baru ataupun NKN akan membuka kuasakan SOP baru seperti yang dilaksanakan di Singapura, iaitu mewajibkan menjalani swab test 2 minggu sekali bagi pekerja asing untuk mengawal penularan jangkitan COVID. Terima kasih Datuk Seri. Okey, setakat ini saya dah sebutkan tadi, kita akan mulakan dengan swab test ke semua pekerja asing ini. Jadi kalau swab test pekerja asing, kalau kita dapat result dia yang negatif, akan di kuarantin, yang positif akan dihantar ke hospital. Dan untuk seterusnya kita akan tentukan kemudian. Setakat ini kita first round dulu untuk test keseluruhan. Kalau ada keperluan untuk setiap 2 minggu seperti Singapura, kita akan bincangkan kemudian. Tapi untuk first round ni, kita ada 1.7 juta ni yang akan kita saring ni. Ya? Jadi kita selesaikan dengan round pertama dulu lah. Ya? Okey. Selamat Datuk Seri, saya ada soalan mengenai status PKPB di Kuala Lumpur dan Selangor. Kalau berdasarkan perkembangan situasi semasa COVID-19 di Kuala Lumpur dan Selangor, adakah kemungkinan PKPB ini dilanjutkan di dua kawasan? PKPB? Dilanjutkan. Oh, kita sampai tempoh dia 6 Disember. Hari ini baru 25. Dia biasanya minggu terakhir tu Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian risiko. Kalau nampak penurunan dan dari segi penilaian risiko mungkin tidak ada lagi keberangkalian jangkitan baru, mungkin mereka akan menasihatkan kita. Seperti dululah di 3-4 negeri yang kita dah umumkan tamat tersebut. Setelah 2 minggu penilaian risiko dapat. So first penilaian risiko dulu, kalau di segi test tu gagal lah. Jadi sebab itu kita sambung lagi. Dan selepas ini kita akan buat penilaian risiko pula minggu terakhir sebelum tamat tempoh tersebut. Dan KKM akan berikan cadangan kepada kita. InsyaAllah kita akan putuskan nanti. Alright. Okay, Datuk Seri. Soalan saya, bagi negeri-negeri yang sudah ditamatkan PKPB, adakah rentas negeri dibolehkan terutama menjelang cuti Christmas nanti? Dan adakah rentas negeri membabitkan kawasan zon hijau akan turut diperketatkan? Okey, bila bebas PKPB bermakna back to normal lah. Dia kembali kepada PKPP. Cuma back to normal tidak seperti kehidupan seharian biasa dululah. Kerana PKPP masih ada. Akta 342 masih dilaksanakan. Pematuhan SOP masih dikenakan. Tetapi pergerakan negeri, pergerakan rentas daerah adalah dibenarkan seperti biasa. Tidak ada sekatan di dalam negeri-negeri green ni, tidak ada. PKPP, Pahang sebagai contoh, bebas. Nak pergi ke mana pun tidak ada kawalan. Dan kalau nak pergi rentas negeri sekalipun, kalau antara hijau dengan hijau pun dibenarkan. Cuma antara merah dengan hijau, antara negeri PKPB dengan PKPP, itu yang perlu mendapat kebenaran daripada pihak polis. Ya. Jadi kalau dah PKPP, boleh rentas daerah. Ya, tak kira lah nak pergi ke mana pun boleh di within the state. Malah pelancongan pun kita dah benarkan
di dalam hijau dengan hijau. Ya, okey. Datuk Seri, setiap kali Datuk Seri umumkan sesuatu SOP, ada keputusan yang menyokong dan ada keputusan yang marah dan tidak bersetuju. So pandangan Datuk Seri sendiri bagaimana? Saya biasalah, ya, ini kehidupan. Tak semua orang setuju apa yang kita umumkan. Ada yang sokong. Bila saya umumkan, sebagai contoh, 2 hari lepas saya umumkan restoran buka sehingga pukul 12. Kedai-kedai makan buka sampai 12 malam. Alasan saya masa itu banyak rungutan, permohonan. Sebab bagi Muslim, seorang orang Islam, biasanya keluar tu selepas Isyak. Jadi bila keluar lepas Isyak, kalau sampai kedai pukul 9, pukul 10 dah tutup. Makanan sampai pun setengah jam lewat, katakan 9, 9.30 pun sampai, dia setengah jam kelang kabut dah tutup kedai. Jadi dia orang kata beri ruang untuk ni kan. Jadi dari segi perniagaan makanan pun ada yang buat shift sampai pukul 12. Pukul 12, pukul 11 shift kerja. Jadi dia nak cari makan pun tak ada, dah tutup semua. Semua kedai dah tutup. Jadi kita buka. Jadi orang yang menghadapi masalah kalau kedai buka sampai pukul 10, happy, berterima kasih kepada saya kerana dah buka. Happy lah dia. Restoran owner happy. Yang cari makan pukul 11 ke atas tu very happy. Tapi yang ada juga yang kata macam mana ni, kes tengah tinggi ni macam boleh extend daripada pukul 10 sampai pukul 12. Kes semakin meningkat. Walaupun kita boleh explain kes meningkat tu kerana lokaliti tertentu, tapi yang tak setuju tu akan mencari alasan, marah kenapa pula saya buka sedangkan patutnya tutup semua sekali. Jadi saya tak boleh menggembirakan hati setiap individu, tetapi as long as siap pengumuman tu ada pihak yang happy, jadi saya rasa happy lah. Dan kepada yang tak setuju tu saya mohon maaf lah, kerana saya tidak boleh nak memuaskan hati setiap individu di dalam negara kita dengan setiap pengumuman yang dibuat. Okey. Alright, saya ada soalan daripada netizen mengenai anggota Malbat yang balik bercuti. Kos kuarantin macam mana? Kos kuarantin akan ditanggung oleh MINDEF, oleh Kementerian Pertahanan. Kalau mereka tinggal di hotel, mereka masuk dulu, bayar dulu dan mereka boleh claim daripada Kementerian Pertahanan. Ada juga yang bertanya tentang sekiranya berlaku banjir dan pemindahan SOP. Saya rasa saya dah umumkan SOP banjir, iaitu memang ada SOP yang ketat sewaktu banjir untuk mengelakkan penularan berlaku sewaktu perpindahan sewaktu banjir. Okey, terima kasih saya sekali lagi kepada semua. Jaga SOP masing-masing, ya, amalkan kawalan kendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDRM kaji semula tambah baik SOP tugasan anggota.